Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sufaidillah binti Ahmad Nazri, nombor metrik 280220. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi tajuk kami. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, sekolah bermaksud tempat untuk belajar dan mengajar. Dalam mendepani dunia yang serba canggih ini, transformasi pendidikan negara dapat dijelaskan sebagai satu perubahan dalam sistem pendidikan negara. Umum mengetahui dunia sedang dilanda wabak COVID-19. Oleh itu, pelbagai perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan negara, isu kemunduran pendidikan yang disebabkan kekurangan kemudahan sekolah memerlukan kerjasama yang utuh antara pihak sekolah dan komuniti. Komuniti ialah kumpulan manusia dalam kawasan yang sama, terdiri daripada pengetua, guru, murid, tukang kebun, pengawal keselamatan dan juga kerani. Bagi mencapai sesuatu kecemerlangan, sekolah dan komuniti perlulah berganding bahu. Ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Untuk merealisasikan harapan ini, berdasarkan teori fungsionalisme, ia menjelaskan bahawa ahli masyarakat dan institusi dalam sesebuah komuniti bergantung antara satu sama lain. Dalam konteks pendidikan sekolah, murid bergantung kepada guru untuk mendapatkan ilmu. Guru bergantung pada kurikulum yang dibentuk oleh Jabatan Kurikulum, manakala pengetua memerlukan kerjasama komuniti sekolah untuk melicinkan perjalanan harian sekolah demi merealisasikan kecemerlangan dan kejayaan sekolah kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Mustafa, nombor kad metrik 277592. Isu yang akan kita bincangkan ialah kerjasama sekolah dan komuniti luar bandar memberi impak positif kepada sistem pendidikan. Faktor utama kejayaan permufakatan antara pihak sekolah dan komuniti adalah kepimpinan pengetua. Kepimpinan pengetua ini ialah pengetua yang menerima kehadiran komuniti dan mempunyai visi untuk membawa masuk komuniti ke dalam kawasan sekolah bagi menjayakan sesebuah agenda sekolah tersebut. Dan yang kedua ialah komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan ini dapat dicapai secara komunikasi dua hala dan komunikasi secara kerap. Hal ini bagi mengekalkan interaksi antara pihak sekolah dan pihak komuniti. Sebagai contoh, dalam kajian yang dilakukan oleh penulis jurnal ini, pengetua sekolah tersebut dapat berinteraksi secara dua hala dengan komuniti setempat menggunakan bahasa ibunda mereka. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa permufakatan antara pihak sekolah dan komuniti mampu memberikan pelbagai impak positif terhadap sistem pendidikan di sekolah tersebut. Manfaat yang pertama ialah peningkatan pencapaian akademik. Hal ini dinyatakan menurut Sheldon tahun 2003. Menurut laporan tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, pencapaian akademik menunjukkan lonjakan apabila pihak komuniti dan pihak sekolah bekerjasama. Hal ini dapat dibuktikan apabila berlaku peningkatan secara drastik dalam grade purata sekolah yang dikenali sebagai lonjakan sarjana. Manfaat yang kedua ialah memberi peluang kepada pelajar untuk mendalami pelbagai bidang. Pelajar bukan sahaja perlu memahami dan mendalami bidang pendidikan iaitu kurikulum, malah pelajar juga dapat memahami bidang-bidang core kurikulum. Penulis telah menggariskan bahawa kerjasama sekolah dan komuniti luar bandar seperti pihak PIBG, tentera, syarikat sanitasi alam flora dan wakil parlimen telah membuahkan hasil apabila kolaborasi mereka dengan pihak luar membantu sekolah untuk mendapatkan padang sekolah, gelangan futsal, bola tampar, bola jaring dan bola sepak. Manfaat yang ketiga ialah meningkatkan keselamatan persekitaran sekolah. Hal ini dapat dilihat dalam jurnal yang telah dijadikan sebagai rujukan. Penulis telah menceritakan tentang komuniti luar bandar membantu sekolah untuk membersihkan kawasan sekolah. Manfaat yang terakhir ialah mengurangkan kadar ponten sekolah. Kerjasama komuniti dan pihak luar bandar mampu mengurangkan gejala ponten sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana permufakatan antara pihak sekolah dan PIBG telah melakukan lawatan ke rumah murid yang mempunyai masalah ponten sekolah, sama ada murid tersebut mempunyai masalah keluarga ataupun masalah kesihatan, mahupun terjebak dalam gejala sosial.
Hal ini menunjukkan bahawa permufakatan antara pihak sekolah dan pihak komuniti mampu meningkatkan kecemerlangan sekolah. Setakat itu sahaja pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika Razli binti Rozaini, nombor matrik 278178 dan saya akan membentangkan teori yang berkaitan dengan tajuk kami. Teori yang pertama iaitu teori funksionalisme. Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim iaitu ahli sosiologi daripada Perancis. Teori ini juga turut dikenali sebagai teori konsensus. Teori ini menerangkan bahawa ahli masyarakat dan institusi dalam sesebuah komuniti saling bergantung di antara satu sama lain. Funksionalisme dalam pendidikan menekankan 3 aspek. Yang pertama, mensosialisasikan kanak-kanak dengan norma, nilai-nilai dan peraturan di dalam sesebuah masyarakat. Yang kedua, aspek memilih dan melatih. Teori ini menyatakan bahawa kanak-kanak tidak dipilih berdasarkan agama dan bangsa. Semua kanak-kanak dapat peluang yang sama. Aspek yang ketiga iaitu struktur dan fungsi organisasi. Teori ini menyatakan bahawa ahli berfungsi bagi mencapai visi dan matlamat organisasi masing-masing. Oleh itu, bagi kumpulan kami, teori funksionalisme ini sangat menyokong kerjasama sekolah dan komuniti sebagai sumber kecemerlangan sekolah. Ini kerana sekolah saja tidak mampu untuk mencapai kecemerlangan. Sekolah memerlukan sokongan daripada pihak komuniti. Teori kedua yang kami dapat kaitkan dengan topik kami ialah teori kesan pertindihan sfera ataupun lebih dikenali sebagai overlapping sphere of influence. Teori ini diperkenalkan oleh Dr. Joyce Epstein. Teori ini menerangkan perkaitan di antara sekolah, keluarga dan komuniti dengan pendidikan dan pembangunan anak-anak. Menurut Epstein, terdapat 6 jenis aktiviti permufakatan yang boleh dilaksanakan antara sekolah dan komuniti hasil daripada kesan pertindihan sfera seperti yang di sebelah. Oleh itu, bagi kumpulan kami, teori ini sangat menyokong penyataan di mana kerjasama sekolah dan komuniti penting untuk sumber kecemerlangan sekolah oleh kerana pelajar akan mendapat manfaat daripada segala aktiviti yang dilakukan bersama pihak sekolah dan komuniti. Saya nama saya Tambo dan nombor matrik 77566. Hari ini saya akan menerangkan tentang cadangan penyelesaian mufakat sekolah dengan komuniti. Iaitu pertamanya, kepimpinan sebagai guru besar. Guru besar atau pengetua harus bekerja keras dan sentiasa menyertai dalam program yang dianjurkan untuk menjadikan diri sendiri sebagai contoh teladan kepada semua guru dan pelajar. Kepimpinan seorang pemimpin adalah amat penting dalam proses membina kepercayaan dan perhubungan yang baik. Membina hubungan yang baik antara sekolah dengan komuniti, iaitu isi yang kedua. Hubungan sekolah dengan komuniti yang baik mampu melahirkan sikap hormat dan percaya terhadap kepimpinan sekolah kita. Sekolah harus sentiasa menjalankan aktiviti khidmat sosial seperti membantu mangsa-mangsa akibat bencana alam dengan menghulurkan bantuan melalui segi kewangan ataupun tenaga. Jika komuniti bersikap hormat dan percaya terhadap sekolah, maka komuniti akan sentiasa menolong dan memberikan bantuan jika sekolah ditimpa kemelangan. Contohnya, komuniti memberikan bantuan menghiaskan sekolah tanpa sebarang bantahan. Dan akhirnya yang paling penting juga adalah komunikasi yang baik atau bersopan santun. Kepentingan dalam elemen komunikasi sering dibincangkan sebagai salah satu faktor menyumbang kepada kejayaan permufakatan sekolah dan komuniti. Jika berada di suatu tempat baru, maka kita sebagai guru atau guru besar harus menerima dan belajar bahasa tempatan dan budaya tempatan dan budaya tempatan mereka agar menunjukkan sikap ramah mesra kepada komuniti agar komuniti boleh memberikan tanda hormat dan ramah mesra kepada sekolah balik. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Yogeshri Anapuan Balakrishnan. Nombor kad matrik saya ialah 279965. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Melalui ini, kita dapat tahu bahawa
Kerjasama di antara pihak sekolah dan pihak komuniti adalah amat penting dalam transformasi sebuah sekolah. Kebijaksanaan dalam kepimpinan sekolah telah mendorong pelibatan komuniti dalam usaha untuk meningkatkan kecemerlangan sebuah sekolah. Faktor utama yang menyokong kepada kejayaan permufakatan antara sekolah dan pihak komuniti ialah kepimpinan guru besar, strategi membina hubungan, komunikasi berkesan dan strategi pelaksanaan. Faktor ini adalah sangat penting dalam memudahkan komunikasi dua arah di antara pihak sekolah dan pihak komuniti. Dengan melibatkan pihak sekolah dan komuniti, pelajar dapat mengenal pasti dan memahami tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar yang cemerlang. Malah, para pelajar akan berusaha dalam meningkatkan prestasi pembelajaran mereka apabila mereka sedar tentang peranan mereka di dalam sekolah. Oleh itu, ini dapat meningkatkan kualiti modal insan yang dihasilkan dan seterusnya ini akan meningkatkan kecemerlangan sebuah sekolah. Sekian, terima kasih.